Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. أحييكم بتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah taala memberikan rahmat dan juga maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan seorang tabi'in yang telah kita ceritakan pada minggu lepas, iaitulah yang diberikan namanya Shuraih Al-Qadi rahimahullah. Yang mana Qadi Shuraih ini kita telah ceritakan pada minggu lepas bagaimana dia menghukum, dia memberikan hukuman yang adil kepada semua orang, tak kiralah pemerintah ataupun yang diperintah, semuanya diberikan hukuman dengan cara yang adil. Dan Sayyidina Umar telah melantik dia menjadi qadi, menjadi hakim, dan dia pernah mengadili kes Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia pernah mengadili kes Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bukan calang-calang orang lah Qadi Shuraih ini. Jadi kita sambung lagi sikit lagi bagaimana cerita dia. Jadi wa min rawa'i Shuraihin aidan anna ibnahu qala lahu yawman. Di antara cerita yang menarik tentang Shuraih ini, satu hari anak dia bercakap dengan dia. Dia kata, ya abati, inna baini wa baina qaumin khusumah. Wahai ayah, sesungguhnya aku ni dengan kaum ni, dengan kawan dia ni ada khusumah, ada perselisihan. Ada benda lah, masalah dia nak ngadu ke ayah dia ni, kenapa dia dengan kawan dia ada perselisihan. Fanzur fiha, maka ayah tolong tengok sekejap macam mana masalah ni. Fa in kana al-haqqu li qadaituhum, jika sekiranya kebenaran ini memang hak aku, qadaituhum, tolong bawa muka pengadilan. Wa in kana lahum salahtuhum, jika sekiranya mereka hak betul, jadi aku nak berunding lah, dia kata salahtuhum, aku nak berunding dengan mereka, nak negotiate dengan mereka, bincang. Thumma qassa alaihi qissatah, kemudian anak dia pun ceritalah kisah dia, masalah dia gini-gini dengan
kaum tadi dengan kawan dia. Maka kata Qadi Shuraih, faqala lahu intaliq faqadihim. Dia kata, pergilah. Aku akan, maknanya aku akan memutuskan pengadilan. Jadi anak dia berasa sedap dah ni bila mana dia cerita ke ayah dia ni. Dia bagi tahu ayah dia siap-siap cerita dia, kisah dia tadi tu. Jadi kalau dia betul, tolong bawa muka pengadilan. Kalau dia salah, mana kata orang tadi betul, nak berunding dengan orang tadi. Bila cerita ke ayah dia kata, okey, bawa muka pengadilan. Famada ila khusumihi wa da'ahum ila al-muqadah. Maka mereka berjumpalah dengan Qadi Shuraih. Fastajabu lah. Walamma mathulu baina yaday Shuraihin qada lahum ala waladih. Jadi bila sampai ke mahkamah, ceritalah anak dia cerita, kaum tadi cerita masalah dia. Lalu bila dia dengar di hadapan dia tadi tu, maka dia menjatuhkan hukuman ke atas anak dia. Qada lahum ala waladih. Dia telah menjatuhkan hukuman ke atas anak dia dan dia memihak kepada lawan dia. Maka si anak tadi tu terkejut. Terkejutlah, ingat ke ayah dia menang ke dia. Bila balik rumah, falamma raja'a, sampai rumah Shuraihin wa ibnuhu ila al-baiti, qala al-waladu li abih. Anak dia kata pada ayah dia, fadahtani ya abati. Kamu telah menganiaya aku, wahai ayah. Ayah ni, ialah ayah dia. Wak ngenak ke dia. Wallahi law lam astashirka min qablu lama lumtuka. Kalaulah, dia kata, demi Allah, kalaulah aku tak minta pandangan denganmu, sudah tentu aku takkan salahkan ayah. Tapi sebelum tu saya minta pandangan ayah dah, lagu mana. Maka dia rasa geranglah pada ayah dia. Kata Shuraih, tuan-tuan dan sekalian, ya bunayya wallah la anta ahabbu ilayya min mil'il ardi min amsalihim. Demi Allah, wahai anak, mu ni orang yang paling aku kasihi daripada apa yang ada di bumi ni dan seumpamanya. Kalau aku paling sayangmu lah anak aku. Tuan-tuan sekalian, anak kita takkan kita tak sayang? Kan, anak kita menangis ke kita sanggup cari. Nak makan, kita sanggup beli makanan. Sayang sangat pada anak ni, memang ayah ni memang dia sayang pada anak. Walakin Allah azza wa jalla a'azzu alayya minka. Tapi kata Qadi Shuraih, akan tetapi Allah Ta'ala azza wa jalla a'azzu alayya, lebih utama daripada mu ni, wahai anak. Allah Ta'ala lebih utama daripada anak kita, tuan-tuan sekalian. Laqad khasyitu an ukhbiraka bi anna al-haqqa lahum. Dia kata, aku ni bimbang. Aku bimbang kalau aku bagi tahu kepada kamu ni bahawa kebenaran tu milik mereka. Kalau aku khabar awal kat gini, fatusalihahum sulhan, kamu akan berunding dengan mereka, buat rundingan. Bincang, jangan benda gini, maknanya yufawwitu alaihim ba'da haqqihim, mereka ni akan kehilangan hak mereka. Hilang habis hak dia, hak orang lain. Faqultu laka ma qultu. Oleh sebab itulah aku bagi tahu macam mana aku bagi tahu. Menunjukkan, tuan-tuan sekalian, dengan anak sendiri, Qadi Shuraih ni memang melakukan keadilan. Tak kira lah siapa-siapa sekalipun. Dan ada satu cerita yang menarik juga. Wa qad kafila waladun li Shuraihin rajulan faqabila kafalatah. Fama kana min ar-rajuli illa an farra hariban min yadil qada. Satu hari anak dia juga, dia menjadi penjamin kepada seorang lelaki. Faqabila kafalatah, dia terima jadi penjamin. Macam ibarat kita lah, nak beli kereta ke apa ke, contohnya, kena ada penjamin seorang.
Mana kita ni bayar-bayar kena ada seorang. Kalau tak bayar ada penjamin tolong bayar. Grantor dia panggil. Jadi samalah macam ni. Ada seorang lelaki ni minta anak dia ni sebagai jadi penjamin. Dia terima. Fama kana minar rajuli illa an farra hariban min yadil qada. Tak lama kemudian lelaki tadi tu dia lari daripada mahkamah. Dia. Kawan ni jadi penjamin. Jadi nak tak nak tuan-tuan sekalian, bila mana lelaki tu lari, anak hak jadi penjamin ni masuk penjara. Masuk penjara lah, pasal lelaki tadi lari. Fasajana Shuraihun waladahu birrajulil far. Maka Qadi Shuraih penjarakan anak dia. Dengan lelaki, dengan sebab lelaki tadi lari, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lah, kan, dah anak kita cari orang lain lah. Tak ada tuan-tuan sekalian. Anak tak anak, maknanya keadilan tetap keadilan. Salah tetap salah. Kalau jadi penjamin, tetap jadi penjamin. Yang mana bila dipenjarakan anak dia tadi, wa kana yanqulu lahu ta'amahu biyadihi kullu yawmin ila sijni. Tiap-tiap hari ayah dia sendiri hantar makanan ke penjara, tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap hari ayah dia hantar makanan. Macam mana kita tengok seorang hakim bila mana berhadapan dengan situasi anak dia sendiri, jatuhkan hukuman pada anak sendiri, walaupun tu anak dia, walaupun disayang pada anak dia, akan tetapi yang lebih utama ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ni di antara cerita. Dan pernah tuan-tuan sekalian, wa kanatish syukuku tusawiru Shuraihan ahyanan fi ba'di syuhud. Ada juga cerita yang mana kadang-kadang Shuraih ni meragui sebahagian daripada saksi-saksi yang datang. Akan tetapi ghayra annahu la yajidu sabilan lidaf'i syahadatihim. Akan tetapi tak ada cara lain dah nak menolak syahadah mereka, penyaksian mereka. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Bila mana cukup syarat. Cukup syarat, mana ada keadilan, maka cukup syarat, maka tak dapat tidak, mahkamah kena terima saksi tadi. Akan tetapi dia ni bila jadi hakim, dia mari juga rasa saksi ni lain macam. Dia boleh rasa, tuan-tuan sekalian. Akan tetapi bila mana mahkamah tak boleh lah. Kena adil, kena ada saksi. Kalau ada saksi, kena tanya saksi. Fakana yaqulu lahum qabla an yudlu bi syahadatihim. Sebelum daripada dia membuat hukuman, tuan-tuan sekalian, sebelum daripada saksi tadi beri keterangan, dia bagi ceramah dulu. Dia bagi tazkirah dulu. Kata Shuraih, isma'u minni hadakumullah. Dengarlah daripada aku, moga Allah Ta'ala beri hidayah pada kamu. Innama yaqdi ala hadha ar-rajuli antum. Sesungguhnya yang memberikan keputusan ke atas laki ni kamu. Kamulah, mana orang hak bagi saksi ni. Kalau kamu tipu, maka dia bebas. Contohnya tuan-tuan sekalian. Jadi kamulah yang beri keputusan pada laki ni. Wa inni la'attaqin nar bikum. Dan sesungguhnya aku ni orang yang paling takut neraka daripada kamu. Aku takut neraka, tuan-tuan sekalian. Kita ni, tuan-tuan sekalian, memanglah antara benda yang kita kena minta dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Tiap-tiap hari kita doa. Bahkan tiap-tiap lepas sembahyang kita doa. Supaya apa? Dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka yang sangat dahsyat. Macam-macam siksaan Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang masuk dalam neraka Allah Ta'ala ni. Jadi kata dia, wa antum bi'ittiqaiha aula. Dan kamulah yang lebih utama kena takut pada api neraka. Kata dia, wa inna fi wus'ikumul an tada'u syahadata wa tamdu. Jadi sekarang ni ada masa lagi. Ada masa lagi kamu tidak memberikan keterangan. Kamu boleh pergi,
Tak payah beri keterangan pada lelaki ni. Fa idza asarru ala syahadah. Jadi bila mana saksi tadi itu dia nak bagi juga keterangan, maka dia berpaling kepada ila alladhi yashhaduna lahu wa qala. Dia berpaling kepada orang yang disaksikan tadi itu. Wa qala, maka dia kata, orang yang nak diadili tadi dia kata pada dia, i'lam ya hadha, ketahuilah ya hadha annani aqdi laka bi syahadatihim. Aku buat keputusan ini dengan penyaksian mereka. Wa inni la ara annaka zalimun. Sesungguhnya aku tengok mu ni buat salah. Dia kata tuan-tuan sekalian. Aku tengok mu ni buat salah, akan tetapi lastu aqdi bil dhanni. Aku tak boleh membuat keputusan dengan zan, dengan ikut rasa hati aku, tak boleh. Wa innama aqdi bi syahadati syuhud. Aku kena membuat keputusan dengan syahadah daripada saksi-saksi yang ada ini. Dia berasa tu, dia tengok orang ni buat zalim. Tapi oleh kerana ada saksi, dia kata gitulah. Aku tak boleh buat hukuman dengan rasa hati. Jadi kena ikut undang-undang. Kena ada undang-undang, ada cara dia, iaitulah ada saksi, kena dengar keterangan daripada saksi tadi. Wa inna qada'i ma yuhillu laka syai'an harramahu Allahu 'alaika. Sesungguhnya keputusan aku, dia kata, tak pernah menghalalkan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tazkirah dulu tuan-tuan sekalian. Ni sebelum saksi tadi cakap tentang penyaksian dia. Ada orang yang bersalah tadi, dengar dulu, dia kata. Dan di antara syiar yang dia selalu ulang-ulangkan oleh Syuraih dalam majlis qada dia. Dia selalu kata, ghadan saya'lamu zalimu minal khasir. Esokkan hari orang yang zalim akan tahu siapa yang rugi. Orang zalim ni dia akan tahu siapa yang rugi esok hari. Mana hari akhirat nanti tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni orang zalim ni, orang yang buat kezaliman ni, jangan sangka dia boleh lepas di atas di akhirat nanti. Atas dunia mungkin boleh lepas. Dia buat kezaliman di atas dunia mungkin boleh lepas. Akan tetapi di akhirat tuan-tuan sekalian, di mahkamah Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh lari. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu sangka, jangan kamu rasa Allah Ta'ala ni lalai dengan kezaliman kamu, dengan kezaliman orang buat zalim tadi. Innama yuakhiruhum, Allah Ta'ala tangguhkan sebenarnya. Allah Ta'ala tangguhkan sebenarnya pada satu hari, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, terbeliuk mata-mata mereka. Allah Ta'ala tangguh dulu. Bila mana di akhirat kelak, mereka akan tengok dengan mata kepala mereka sendiri, terbeliuk tuan-tuan sekalian. Bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang zalim. Dan inna zalima yantazirul iqab. Sesungguhnya orang yang zalim ini dia menunggu balasan. Wa innal mazluma yantazirun nasafah. Dan sesungguhnya orang yang dizalimi menunggu keadilan. Wa inni ahlifu billah annahu ma min ahadin taraka syai'an lillahi azza wa jalla summa ahassa bi faqdihi. Dan dia bersumpah demi Allah, orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala tidak akan merasai kehilangannya. Ini tuan-tuan sekalian. Di antara syiar dia yang selalu dia ulang-ulang dalam majlis qada dia. Sebab itulah dalam majlis qada, majlis mahkamah ni, dia satu majlis yang sangat hebat. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke mahkamah syariah di Terengganu ni, kita boleh rasalah bagaimana ada kehaibahan dia. Dalam mahkamah ni kita tak boleh nak buat main-main. Benda yang diputuskan tadi oleh hakim dan sebagainya, makna apa? Mesti kita cakap betul lah dalam mahkamah. Jadi bayang bila hakim tanya tu tuan-tuan sekalian, orang yang diadili tadi tu debar nak jawab.
Takut kadang-kadang. Pasal apa ni hakim tanya. Bayangkan di mahkamah akhirat nanti Allah Ta'ala tanya kita. Macam mana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika itu tidak ada laisa bainallah wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kita dengan Allah Ta'ala ni penterjemah, tak ada. Direct tu Allah Ta'ala tanya kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah kalau kita tengok bagaimana mestilah orang Islam ini menjalankan hukuman yang adil. Mesti kena buat keputusan yang adil. Nak buat apa-apa kena buat dengan cara yang adil. Islam ni ajar kita buat cara adil. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Ta'ala kata, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haqq. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, kami jadikan kamu ni khalifah. Khalifah ni apa? Pengganti. Di atas muka bumi ni. Sebelum manusia datang ke bumi, dah ada penduduk lain yang duduk, jin, duduk di atas bumi ni. Jadi Allah Ta'ala pilih manusia untuk memakmurkan bumi ni. Malaikat kata berapa dak lantik mereka. Jadi ada urusan-urusan yang mana malaikat ni tak boleh buat macam manusia. Nak bertani, nak cucuk tanam, nak menguruskan tanah dan sebagainya. Betul-betul berkaitan dengan dunia ni, manusia yang gerti. Malaikat dia tak makan, tak minum, tak ada hawa nafsu. Jadi tak boleh menjaga mengimarahkan bumi ni. Jadi Allah Ta'ala pilih manusia sebagai khalifah. Jadi para anbiya ni jadi khalifah. Di antaranya Nabi Daud alaihi salam. Maka Allah Ta'ala kata, fahkum bainan nasi bil haqq. Kena buat keputusan sesama manusia dengan cara yang benar. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Maka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan sekalian, batulah tengok Nabi Daud ni banyak mengadili pada zaman pemerintahan dia. Dan diwarisi oleh anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu hari nak cerita bagaimana ada perkara yang berlaku. Bila mana ada orang mengadu pada Nabi Daud alaihissalam, yang mana pengembala kambing ni dengan seorang petani. Yang mana pengembala kambing ni, dia ada kambing-kambing dia, telah merosakkan kebun milik si petani. Habis rosak. Bila mana malam tu dah ingat nak tutup pagar, mari kambing kawan ni habis makan tanaman-tanaman dia. Jadi bila mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud kata, kalau ada kambing ni beri pada petani tadi. Ini dia tuan-tuan sekalian. Kalau ikut hukum tu betul dah. Akan tetapi anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Ta'ala berikan fafahamnaha Sulaiman, beri kefahaman pada Nabi Sulaiman. Dia kata, ya abati, wahai ayah, boleh tak aku bagi pandangan yang lebih baik sikit daripada tu? Ayah dia kata, silakan. Pasal anak dia semua duduk dengan dia, tengok semua keputusan. Patutlah penting anak ni tuan sekalian duduk dengan ayah. Kalau ayah semua ngaji Quran, insya-Allah anak ngaji Quran. Tapi kalau ayah semua karaoke, anak pun karaoke jugalah tuan-tuan sekalian. Pasal anak ni memang kadang dia ikut ayah dia, ikut mak dia. Kan? Batu mak ayah ni penting. Janganlah kita, memanglah betul kita atas sekolah tahfiz pada hari ni. Mak ayah pada hari ni memang hantar belakang anak-anak sekolah tahfiz, sekolah agama. Bagus tuan-tuan sekalian. Tapi mak ayah pun kena mengaji agama. Jangan pula bila mak ayah ni atau anak-anak sekolah agama, mak ayah tak semayang. Anak balik tengok dah mana ayah tak semayang. Malu pula ke anak kita. Patutnya kita tunjukkan tauladan yang baik. Kita mengaji juga. Kita hantar anak kita mengaji, kita pun kena mengaji juga. Kita hantar anak kita belajar tentang semayang, kita tak semayang. Ini pelik tuan-tuan sekalian. Sebab tu mak ayah ni penting. Dia main peranan yang penting.
Jadi Nabi Sulaiman ni banyak duduk dengan ayah dia, tengok bagaimana ayah dia jatuhkan hukuman, dan Allah Ta'ala berikan kepandaian pada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kata apa? Ya abati. Kalau gini gimana? Yang petani tadi tu, oleh kerana dia telah rosak kebun dia tadi, maka pengembala kambing kena jaga tanaman dia sampailah tumbuh, sampailah jadi molek semula. Dalam masa yang sama, si petani tadi jaga kambing-kambing tadi, dan dia boleh ambil manfaat daripada kambing tadi. Boleh ambil dia punya susu ke sebagainya, boleh ambil. Sampailah dah kita panggil apa, besar belaka kebun dia tadi molek, tukar semula, tuan-tuan sekalian. Ini keputusan yang sangat cantik. Dalam Quran ada cerita. Nak bagi tahu bagaimana pentingnya buat hukuman dengan cara yang benar. Dan ada satu cerita lagi, Nabi Sulaiman AS, dalam hadis ada cerita, ada dua orang mak ni, dia berebut anak ni seorang. Bila mari jumpa Nabi Daud AS, orang ni kata ni anak aku. Orang ni kata ni anak aku. Jadi tak tahu mak hak mana sah. Jadi Nabi Daud buat keputusan, bila dia tengok-tengok kawan ni cakap, dia kata, anak ni anakmu, hak puang, hak besar sikit lah. Nabi Sulaiman kata, ya abati, sabar dulu. Sabar dulu, dia kata. Lalu Nabi Sulaiman ambil pisah. Dia kata, main pisah? Mana pisah? Kemudian tuan-tuan sekalian, dia kata ginilah, nak balah-balah gini. Orang ni kata ni anak dia, ni kata ni anak dia. Kita kerak dua anak ni. Kerak dua senang. Ambil separuh. Ambil separuh. Jadi, mak hak seorang lagi ni, hak kecil sikit pada tu. Dia kata tak apalah. Bagi ke dia lah, bagi ke dia. Nabi Sulaiman kata, ni anak dia. Sebab apa? Sebab mak ni tuan-tuan sekalian, tak sanggup tengok anak dia kena kerak. Kena sembelih. Mana ada mak ni sanggup tengok anak dia sakit. Anak dia sakit sikit pun mak ni menangis dah. Bawa pergi hospital, pergi klinik. Tuan-tuan sekalian, hak tadi tu tak rasa benda, pasal bukan anak dia. Tapi kalau mak ni, gitulah. Jadi Nabi Sulaiman ni ditengok, dia buat keputusan, ni anak wanita yang muda sikit tadi tu. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita tentang Syurah Al-Qadi ni sikit lagi. Walam yakun syuraihun nasan lillahi wa lirasulihi wa likitabihi fahasbu wa innama kana nasihan li'ammatil muslimina wa khassatihim aidan. Bukanlah syurah ini dia memberikan nasihat kepada rakyat rakyat dan pemimpin saja, yang mana dia ni bagi nasihat kepada kawan-kawan dan sebagainya. Diceritakan yang mana rawa ahaduhum qala sami'ani syuraihun wa ana ashtaki ba'da ma ghammani li sadiqin. Satu hari aku dengar yang mana Syuraih ni dengar, ana ashtaki, aku ni mengadu kepada kawan aku masalah aku. Satu hari aku duk cerita masalah aku pada kawan aku ni, Syuraih dengar. Maka Syuraih ni pegang tangan aku, fa akhadhani min yadi wantaha bi janiban, dia mengajuk aku pergi satu sudut. Wa qala, maka Syuraih kata, ini bagi nasihat pada kawan dia. Dia kata, ya bena akhi, wahai anak saudara. Ini orang Arab ni begitu. Menunjukkan rapatnya, dia panggil ya bena akhi, ya bena akhi. Iyyaka wa syakwa li ghairillahi azza wa jalla. Dia kata iyyaka. Dia kata mengadulah. Jangan mengadu selain daripada Allah Ta'ala. Jangan mengadu selain daripada Allah. Nak mengadu pada Allah Ta'ala saja. Dia kata pada kawannya, fa inna man tashku ilaihi la yakhlu an yakuna sadiqan aw aduwan. Siapa-siapa hak mengadu ni, dia kata, mungkin akan jadi dua. Bila kita mengadu pada orang, tuan sekalian, dia mungkin boleh jadi dua benda, dia kata. Sama ada yang pertama tu jadi kawan kita. Hak mengadu tu kawan dia. Yang kedua, hak kita mengadu tu aduan, musuh kita. Fa amma as-sadiqu fatuhzinhu. Kalau kita mengadu pada orang lain,
Yang mana orang lain itu kawan kita. Dia akan rasa sedih, susah hati. Kawan kita. Kita cerita pada dia masalah kita, gini. Kalau dia kawan kita, dia akan rasa sedih lah. Rasa susah hati lah. Itu kawan kita. Wa ammal adu fayashmatu bika. Tapi kalau musuh dia kata, kalau mengadu kepada musuh, kita tengok tu musuh. Dia mana mu akan buka peluang untuk dia. Musuh pada peluang, ambil peluang maksud tu. Summa qala, kemudian dia kata pada kawan dia, unzur ila aini hadhihi. Tengok pada mata aku ni. Wa asyara ila ihda ainaihi. Dia tunjuk salah satu mata dia dengan jari dia. Fa wallahi, demi Allah, ma absartu biha syakhsan wala tariqan munzu 15 sanatan. Demi Allah, dia kata aku tak pernah lihat syakhsan, seseorang, dan juga jalan semenjak 15 tahun. Allahu Akbar. Mata dia tak nampak tu sekali. 15 tahun dah. Ini mungkin akhir-akhir usia dia. 15 tahun tak nampak orang dengan jalan. Akan tetapi dia kata, aku tak bagi tahu siapa-siapa pun, melainkan mu saja pada saat ini. Tidak kamu dengar bagaimana firman Allah Ta'ala kepada abdi salih, hamba yang salih, yang mana Nabi Yaqub alaihissalam dalam satu doa dia, Nabi Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya saja aku mengadu padamu ya Allah, susahnya aku, sedihnya aku, kita mengadu pada Allah Ta'ala saja, tuan-tuan sekalian. Ini Nabi Yaqub alaihissalam, mengadu kesusahan dia, kesedihan dia, mengadu pada Allah Ta'ala. Jangan mengadu pada manusia dulu. Ada masalah apa-apa sekalipun, tuan-tuan sekalian, ngadu pada Allah Ta'ala dulu. Ni dok cari manusia. Dok cari orang tu, cari orang ni. Padahal yang buat masalah tu, yang kita bagi apa, yang boleh menyelesaikan masalah, yang jadikan masalah tu, semuanya Allah. Jadi mengadulah pada Allah Ta'ala dulu, tuan-tuan sekalian. Dan kata dia, faj'alillah azza wa jalla mashkaka. Jadikanlah Allah Ta'ala ni tempatmu mengadu. Wa makhzanaka, tempat mengeluahkan segala kesusahanmu, inda kulli naibatin tanubuka. Fa innahu akramu mas'ulin wa akrabu mad'uin. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Allah Ta'ala ni paling dekat dengan kita. Itu dia cerita pada kawan dia, nasihat pada kawan dia. Satu hari, tuan-tuan sekalian, waqad ra'a zata yaumin rajulan yas'alu akhara syai'an faqala lah. Satu hari dia tengok seorang lelaki ni meminta seseorang yang lain. Maka dia pesan pada lelaki ni, ya bena akhi, man sa'ala insanan hajatan faqad arada nafsahu 'ala riqqi. Barang siapa yang meminta kepada manusia ni hajah, satu hajat, maka dia telah mendedahkan dirinya ke atas perhambaan. Fa in qadaha lahu al-mas'ulu faqad ta'abadahu biha. Jika sekiranya orang tadi bantu dia, dia telah meletakkan diri dia sebagai hamba. Wa in raddahu anha raja'a kilahuma dhalilan. Jika sekiranya orang tu tak nak bantu dia, maka kedua-dua ni menjadi zalil, hina. Hadza bizulil bukhli. Yang pertama tadi hina dengan sebab dia bakhil. Wa dzaka bizullir raddi. Yang kedua dihina dengan sebab tak mendapat apa yang dia minta tadi. Fa iza sa'alta, bila mana kamu nak minta sesuatu, dia kata, bila kamu nak minta sesuatu, nak mohon sesuatu, fas'alillah, maka mintalah dengan Allah Ta'ala dulu. Nak minta apa, mintalah dengan Allah Ta'ala dulu, tuan-tuan sekalian. Bukan minta dengan makhluk. Nak kenapa kita nak atas dunia ni, minta dengan Allah Ta'ala dulu. Nak akhirat pun kita minta dengan Allah Ta'ala. Mesti minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni nak sangat hamba-hamba dia ni minta dengan dia. Tapi hamba-hamba dia sombong, tak nak minta dengan Allah Ta'ala. Minta dengan sama-sama makhluk. Ini mana dinasihat pada orang ni. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Wa'lam annahu la hawla wa la quwwata wa la auna illa billah.
ketahuilah tidak ada daya dan upaya dan tidak ada bantuan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cerita lagi, waqad waqa'a bil Kufah ta'un. Telah berlaku di Kufah ni penyakit ta'un. Penyakit ta'un ni jenis wabak lah kita panggil. Macam kita ni corona virus. Zaman tu ta'un, nama virus lah ke ni, wabak berlaku. Zaman tu ta'un nama dia. Fa kharaja sadiqun li Shuraihin minha ila Najaf yabtaghi al-mahraba min al-waba fa kataba ilaihi Shuraih. Maka kawan dia keluar, nak keluarlah daripada Najaf, tepatnya lah di Kufah ni. Nak keluar ni yabtaghi al-mahrab, dia nak pergi ke Najaf. Kenapa? Yabtaghi al-mahrab min al-waba, nak selamatkan daripada wabak. Fakataba ilaihi Shuraihun. Jadi Shuraih dia tulis surat. Dia tulis surat pada kawan dia. Dia kata, amma ba'du fa innal mawdi'a alladhi taraktahu la yuqarribu himamak. Sesungguhnya tempat yang kamu tinggal ni sekarang ni, la yuqarribu himamak, tidak menyebabkan engkau dekat dengan mati. Tidak menyebabkan engkau dekat dengan mati. Tempatmu ada sekarang ni. Wala yaslubu minka ayyamak, dan tak mengurangkan sedikit pun usiamu. Tempatmu nak tinggalkan ni tak menyebabkan kau dekat dengan mati, dia kata. Dan tak mengurangkan usiamu. Wa innal mawdi'a alladhi sirta ilaihi fi qabdati man la yu'jizhu talab wa la yafutuhu harab. Dan tempat yang kamu nak tuju tu tak lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala tahu siapa-siapa yang melarikan diri. Mu nak lari tempat tu pun tak lepas daripada genggaman Allah Taala juga. Kalau nak mati, sudah mati juga mana-mana pun. Tak ceritanya gitu. Nak lari pada wabak tu dia kata, pergi tempat tu pun tentu mu selamat juga. Boleh jadi mu mati juga situ. Dan tempat menduduk ni belum tentu mu mati lagi. Mana gitu? Nak bagi tahu, wa inna wa iyyaka la'ala bisatin malikin wahid. Ketahuilah bahawasanya kita ni duduk di atas satu permaidani raja yang satu. Wa inna Najaf. Sesungguhnya Najaf ini, tempat orang nak pergi itu, min zi qudratin liqaribun, tempat yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Takat Najaf, tuan-tuan sekalian, maknanya bumi ni keseluruhannya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak lari mana kita? Ni mana apa dia bagi tahu kawan dia tadi, bila dah kena wabak tu soal lari duduk di situ. Ni. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di antara cerita ni. Kemudian yang terakhir, cerita dia pada malam ni, wa kana Shuraihun ila zalika kullihi sya'iran qarib al-ma'khadhi hulw al-ada'i tarif al-mawdu'at. Shuraih ni, dia ni seorang penyair. Qarib al-ma'khadhi, dan dia pun halus bahasa dia dan indah kata-kata dia dan pedoman dia berguna. Satu hari diceritakan anak dia ni umur 10 tahun. Biasalah umur 10 tahun ni suka bermain. Anak dia suka main. Mula'an bil-la'ib, suka bermain. Zaman hari tu main tak macam kita zaman hari ni. Budak-budak zaman hari tu main-main juga, tapi main gila. Tengok main macam ni, dia tengok anjing, seronok sangat main anjing. Tengok anjing gitu terus ni. Satu hari anak dia potong kelas, dia kata. Anak dia potong kelas, faftaqadahu zata yaumin, tengok-tengok gimana pergi melihat anjing. Wa madha yatafarraju 'ala al-kilabi. Kita tengok anjing, mungkin anjing-anjing apa ni kita panggil binatang lah, dia tengok comel gitu kan. Falamma ada ila al-manzil sa'alahu as-sallaita. Dok pergi sekolah, kenapa dok tengok dok main tadi tu? Bila balik rumah ayah dia tanya, as-sallaita, musmayang dok lagi? Ni tuan-tuan sekalian, ayah ni. Bila anak kita balik main, ikutlah pergi mana-mana keluar. Bila anak kita balik tanya dok semayang, kena tanya ni. Qadi Shuraih dia tanya anak dia pasal potong kelas. Bila balik rumah tanya hak pertama sekali, as-sallaita, semayang tak lagi? Ni kita kadang-kadang anak kita balik
tak tanya dah semayang dah. Kan, tak tanya ayah mak dah ambil berat. Jadi itulah menyebabkan kita pada hari ini tuan sekalian berat masyarakat kita. Pasal dah ambil berat tentang semayang. Anak-anak kita pergi main mana, tanya dia semayang ke tak? Pergi jalan tu semayang ke tak? Kena tanya. Biar dia ingat tentang semayang. Jangan buat main dengan semayang. Maka dia kata dok lagi. Faqala la, anak dia kata dok semayang lagi. Dia pun ambil satu kertas, fada'a biqirtasin, dia minta tolong bawa kertas ke dia dan pen, dia pun tulis pada guru dia. Pada guru pada anak dia tadi, dia pun tulis surat. Dia tulis surat ni macam ke syair, tuan-tuan sekalian. Hebat jadi. Kalau kita tulis surat ni biasa gitu je. Ni anak dah masuk kelas ni, potong kelas ni tulis surat pada guru kita. Dia tulis surat, dia kata apa? Tarakas salata liaklubin yas'a laha yabghil hirasha ma'al ghuwatir rujjasi. Budak ni tinggalkan semayang kerana dok main dengan anjing. Kemudian dok main dengan anak-anak yang nakal. Fala ya'tiyannaka ghudwatan bi sahifatin. Esok dia akan datang dengan surat. Pucuk surat. Kutibat lahu ka sahifati al-mutalammisi. Yang mana surat ni macam surat muslihat. Dia punya kandungan dia. Fa iza ataka fadawihi bimalamatin, bila dia datang tolonglah rawat dia dengan teguran. Au idhu mau'izatal adibil kayyisi, ataupun bagi nasihat yang bijak sana. Tolong bagi nasihat pada anak dia ni, dia kata wa iza hamamta bidarbihi fabidirratin, kalau nak pukul dia, rotan. Ni tuan-tuan sekalian. Ayuh suruh rotan, tuan-tuan sekalian. Zaman kita pun gitu juga dulu. Anak buat salah di sekolah, ayah ni suruh cikgu ni rotan dia. Zaman hari ni bila anak buat salah, dengan ayah-ayah kena pergi mahkamah, tuan-tuan sekalian. Cikgu yang salah. Jadi cikgu pula jadi salah pada hari ni kalau rotan anak dia. Pada cikgu rotan, ustaz rotan, nak didik anak dia ni yang nakal tadi tu, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, ayah ni mari backup. Ni ustaz salah ni. Saya tak pernah rotan anak saya, ustaz rotan anak saya. Ni tuan-tuan sekalian. Patutnya bila anak ni buat salah, tahu anak kita buat salah, bagi tahu ustaz tadi, ustaz rotan lagi, tak apa rotan lagi. Ini hasil daripada didikan orang dulu gitu, tuan-tuan sekalian. Dia pesan pada tok guru ni, tok guru pada anak dia ni, wa idza hamamta bidarbi fabidirratin, nak pukul rotan dia. Cumanya janganlah rotan melampau-lampau sangat. Wa idza balagta salasatan laka fahbisi. Cukuplah 3 kali rotan saja. Ni dia. Rotan ni bukan nak cedera, kan nak menakutkan dia saja. Wa'lam bi annaka ma ataita fa nafsuhu. Ketahuilah sesungguhnya walaupun dia menyedihkan, dia tetap anak aku. Dia tetap ma'ama yujarri'uni a'azzul anfusi. Dia tetap kesayangan aku. Ini ditulis surat pada guru kepada anak dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ini di antara ceritanya bagaimana Syurah Al-Qadi tadi. Jadi radhiyallahu anil Faruq, maka Allah Taala meridai Umar Al-Faruq, yang mana tuan-tuan sekalian, faqad zana mafriqal qada'i fil Islam bilu'atin karimatil a'raq. Yang mana Sayyidina Umar ini, dia telah berjaya mengisi kehakiman di zaman Islam dengan permata-permata yang sangat bergemerlapan. Kita nak cari contoh-contoh qadi-qadi ataupun contoh-contoh orang-orang yang melaksanakan keadilan ni di antara tokoh dia. Boleh belajar dengan Syurah Al-Qadi yang merupakan safiyatil jauhar, bersinar gemilang, ra'iatil mujtala, pelita yang terang, wahabal muslimina misbahan muniran, yang mana dia telah menyinari dunia Islam. Seluruh dunia Islam pada hari ini dapat cahaya daripada dia. Kita dapat menikmati hasil ilmu tadi dia, hak dia buat tadi tu. Mazalu hatta al-yawm yastadi'una bisina fiqhi li syar'illah. Dapat memahami kita syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dia tadi. Wa yahtaduna bi nuri fahmihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
dan juga menjadi kita panggil apa? Landasan untuk kita memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yubahu nabihil umam yaumal qiyamah, dan umat Islam yang akan berbangga pada hari akhirat dengan apa ni? Syuraih Al-Qadi ni, wa rahimallahu Syuraihan Al-Qadi, maka Allah Taala merahmati Syuraih Al-Qadi. Faqad aqama al-adla bainan nas 60 aman, yang mana dia telah menegakkan keadilan bersama manusia selama 60 tahun. Tuan-tuan bayang 60 tahun duk tegakkan keadilan. Fama hafa ala ahadin, dia tidak pernah menzalimi sesiapa, tak pernah buat zalim. Setiap orang tu dia akan adili dengan cara yang betul. Wala hada an haqqin, dan dia tak pernah menidakkan hak sesiapa. Hak mana hak dia akan beri hak dia. Wala mayyaza baina malikin wa suqah, dan dia tidak memberikan layanan yang berbeza di antara raja, penguasa ke, pimpinan ke, dengan wasuqah ni ammatun nas, dengan orang ramai. Mana sama saja. Tak kira lah mu ni raja, mu ni khalifah, mu ni siapa-siapa, di hadapan mahkamah mu ni sama belaka. Sebab itulah dijatuhkan hukuman, dia memberikan, kita panggil apa, bila kes Sayyidina Umar kalah, bagi kepada orang tadi. Bila kes Sayyidina Ali kalah, bagi pada orang tadi. Pasal apa? Bagi dia semua sama belaka. Yang lebih utama mestilah mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah cerita Syuraih Al-Qadi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, dan mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada Syuraih Al-Qadi ini, yang mana kita nak di atas dunia ni ditegakkan keadilan. Itulah lebih utama. Keadilan yang kita nak, tuan-tuan sekalian, lagi-lagilah keadilan yang mana mestilah berlandaskan dengan landasan Islam. Mesti dengan cara Islam. Bukan dengan cara yang direka-reka oleh manusia. Bukan dengan cara barat. Allah Ta'ala nak suruh kita ni berlaku adil. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tiap-tiap Jumaat dengar ayat tu. Allah Ta'ala suruh kita ni buat berlaku keadilan. Jadi kena buat keadilan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sama-samalah menghayati cerita ni dan melaksanakan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita tegakkan Islam ini dalam hati kita. Aqimu daulatal Islam ala qulubikum, dalam hati kita, takun ala ardikum. Maka bila kamu tegakkan Islam dalam hati kamu, barulah dia akan tertegak di atas tanah kamu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah dan yang kurang datang daripada diri sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarana salatu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.